أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر وتعسر يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 222 menjelaskan tentang adab orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Jadi artinya orang yang beramal dipanggil salik. Sin, alif, lam, kaf, dipanggil salik. Salik ini orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala, atau dalam bahasa biasanya salik ini orang yang dah belajar ilmu tauhid, dah belajar ilmu fiqh, dah belajar ilmu tasawuf, dan telah ditunjukkan cara berzikir yang diajar oleh Rasulullah, maka dia pun berzikirlah. Jadi bila dia berzikir mengikut keadaan ini, inilah dipanggil salik. Jadi salik ini ada dipanggil mubtadi, orang yang baru mula beramal. Ada dipanggil mutawasit, di pertengahan jalan. Ada dipanggil muntahi, sudah sampai ke destinasi akhir di dalam amalan dia. Jadi di mana kita berada, sama ada di mubtadi, mutawasit atau muntahi, kita kena jagalah adab-adab tertentu supaya perjalanan kita terus berjalan dengan baik. Itulah. Jadi adab ini perkara yang sangat besar. Okey. Muka surat 22, perenggan yang kedua daripada atas tu. Pengarang pernah mengadu kepada setengah guru pengarang. Penterjemah kitab ini, dia mengadu kepada tok guru dia tentang kelemahan keyakinan yang terdapat dalam diri pengarang. Maknanya terdapat kelemahan dalam diri dia. Kenapa terjadi begini? Kelemahan ini dia tak sebutlah apa kelemahan, tapi macam-macam lah kelemahan. Antaranya malas nak beramal, antaranya sentiasa diuji dengan dunia, atau lain-lain. Inilah dipanggil lemah. Jawab guru pengarang, aduan anda adalah berpunca dari perbuatan syaitan terhadap anda. Ini gangguan syaitan. Bersyukurlah kepada Allah, nescaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada anda. Jadi kita di sini di mana? Diganggu oleh syaitan. Kita jadi lemah ni, banyak yang menjadikan kita lemah dalam perjalanan kita salik. Kalau kitab Minhajul Abidin, gangguan tu ada 4 yang besar. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, dan yang keempat nafsu. Semua itu adalah gangguan-gangguan yang berat kepada kita. Dalam ini yang pengarang ni beritahu untuk guru dia, dia kata gangguan syaitan. Memang syaitan ni pun dia dah berjanji dengan Allah untuk menyesatkan anak Adam sampai akhirat. Kalau dia masuk neraka, dia mahu manusia juga ikut dia masuk neraka. Sebab tu dia akan berusaha sedaya upaya. Syaitan ini, dia cuba pengaruh manusia dengan jalan baik, dia cuba pengaruh manusia dengan jalan yang tidak baik. Dia cuba. Jadi kalau kita bersyukur bersungguh-sungguh kepada Tuhan, jadi syukur kepada Allah Ta'ala ni maknanya kita menambahkan ibadat kita lagi. Itu tanda kita syukur.
Bukanlah dengan sebut Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu bersyukur dengan perkataan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu bersyukur dengan lidah. Tapi bersyukur sebenarnya ialah ibadat itu dikuatkan lagi, ditambah lagi. Itu maksudnya. Sebab dalam satu kisah, Siti Aisyah telah menegur Nabi kita kerana Nabi ni sembahyang malam panjang sangat sampai bengkak kaki. Jadi Aisyah katalah, ya Rasulullah, kenapa lagu ia sangat, sedangkan Allah Ta'ala, sedangkan engkau adalah kekasih Allah, sudah dijamin dengan balasan syurga dan sebagainya. Nabi jawab, tidakkah aku ni hamba yang bersyukur? Nabi jawab. Jadi ini, daripada jawapan Nabi ni kita nampak bahawa beribadat yang lebih itulah tanda syukur. Dengan harapan nikmat yang dah ada kat Nabi itu tidak akan hilang, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah pula nikmat baru. Itulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apakah yang anda akan lakukan kalau Allah mencipta anda dari kalangan orang-orang kafir? Itu je lah, jangan fikir soal ibadat lagi, soal-soal lain. Kalau Tuhan takdirkan kita ni dilahirkan, mak kita Lakshmi, kan, ayah kita Sami Velu, tak, bukan di MIC itu, maknanya dia bukan Islam. Rosaklah kita, kan. Kalau ayah kita Liu Tonglai, apa nama tu, kan. Jadi susah lah. Tapi nasib baik ayah kita soleh, mak kita salihah. Alhamdulillah. Kita kemilih kita jadi Islam ni? Kita kemilih kita jadi Islam sekarang ni? Tidak. Allah yang pilih kita untuk lahir dalam Islam. Jadi oleh sebab kita tidak dilahirkan di kalangan orang India, orang Cina, orang yang tak Islam, bukan Islam, syukur tak kita? Itu pun dah tak dapat nak baca hebatnya nikmat Tuhan kepada kita. Kita takut tak hilang nikmat ini? Takut. Dan bila takut, lipat gandakan ibadat. Itu cerita dah. Jangan beri ruang kepada syaitan ganggu kita. Yang penting ialah orang-orang yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa memerhatikan makna ini. Perhatikan makna ini. Maknanya kalau kita dilahirkan dilengkapi macam mana? Setiap kebaikan duniawi dan ukhrawi yang sampai kepada anda, hendaklah anda ikatkannya dengan syukur. Jadi apa saja nikmat yang Tuhan sampaikan kepada kita, jangan beri lepas. Ikatkan dia kita dengan syukur. Nanti Allah Ta'ala Azza wa Jalla akan mengerahkan nikmat tambahan kepada anda. Bila kita jaga nikmat itu, ikat dia, jangan pergi dengan bersyukur tadi. Jadi mudah-mudahan kita harap Allah telah mengerahkan nikmat tambahan kepada kita. Syekh Ibnu Athaillah memperingatkan perkara ini dengan kata-kata hikmah berikut. Dia kata, man lam yuqbil ala Allah bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilal imtihan. Man lam yashkur an-ni'am, man lam yashkur an-ni'ama, mim tu bagi atas, baru dia maf'ulun bih. Faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Barang siapa yang tidak menghadap Allah dengan berbagai-bagai kehalusan kurniaan yang diberikan kepadanya, ia akan diiringi menghadap Allah dengan rantai-rantai cubaan. Barang siapa tidak menghadap Allah dengan berbagai kehalusan kurniaan yang diberikan kepada kita. Jadi kita kena lihat
apakah nikmat yang Tuhan beri kepada kita sekarang ni? Yang pertama tadi, dilahirkan sebagai Muslim. Kemudian kebetulan ayah ke mak kita pula didik kita dengan baik. Kebetulan pula kita punya environment pula positif. Macam itulah. Dan bila kita dah ada situ, maka kita cubalah perhati nikmat-nikmatnya. Jadi bila perhati nikmat macam tu, supaya kita pegang ni, jangan lepaskan. Ada orang dilahir di kalangan orang Islam juga, tetapi mak ayah dia tak didik dia dengan sempurna. Itu banyak berlaku kan. Lepas tu pula kita punya persekitaran kita negatif. Sana keliling kita orang tak poso, orang tak semayang, orang tak ada adab dengan Tuhan. Bunyi depan rumah tu karaoke, gedebum. Jadi itulah panggil environment yang negatif. Lepas tu dalam rumah kita pula ada lagi environment lagi, TV pula kan. Ini semualah boleh menjadikan kita hilang nikmat-nikmat yang diberi kat kita tu. Barang siapa yang tidak bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah, berarti ia sengaja mewartakan diri supaya hilangnya nikmat-nikmat itu tadi. Kalau kita tak bersyukur, seolah kita mewartakan. Jadi dia gunakan perkataan mewartakan ni berat ni. Mewarta ni kalau satu benda yang diputuskan di Dewan Undangan ke misalkan oleh Exco, kan perkara itu diwartakan dalam apa, buletin kerajaan ke apa. Dan bila diwartakan itu, dia akan jadi undang-undang. Begitulah. Itu digunakan perkataan warta, supaya hilangnya nikmat-nikmat tadi. Habislah kita. Kalau tak syukur, dah dicatatkan Allah Ta'ala, nikmat kau hilang. Bila dah tercatat nikmat itu hilang, habislah kita. Barang siapa yang bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah, berarti ia mengikat nikmat-nikmat itu dengan talinya. Jadi kita bersyukur dengan menguatkan ibadat kita. Ini bermakna kita menahan, mengikat, mengadang, jangan nikmat itu keluar. Jadi benda-benda itu kita bersyukurlah. Jadi bersyukur tu beramal. Betul tak? Beramal ni pula umum lagi tu. Kita biasa beramal dengan semayang, tak cukup. Segala sifat-sifat itu taat yang zahir. Dia taat yang batin tu yang paling penting. Zikir, sabar, tawakal, redha, ikhlas. Dan sifat mazmumah tu kena tak adakan dalam hati kita. Kita kena banyaklah benda dia, kan? Sabar, tawakal, redha. Hubbud dunia hilangkan macam ni tadi kan. Hubbul mal. Hubbul mal ni tanda dia bakhil. Bila kita bakhil tu, walaupun dan tak ada hubbul mal dia, tapi dia bakhil. Itu tanda hubbul mal tu. Pasal apa? Genggam tak tiri. Kan? Genggam tak tiri. Maknanya tangan ni kalau kita genggam, air je kan. Entah mana lah lubang dia boleh keluar. Bila genggam tu padat betul tak? Tapi keluar je air tu. Saya panas cuba genggam, keluar je, keluar. Tapi ada orang dia genggam tu tak tiri. Makna terlampau atau nek moyang bakhil. Dah tumbang kita. Kita nak jadi baik je kan. Bersyukur tadi, jauhkan sifat yang mazmumah tu kan. Tapi tak ada je dah. Ini pun jalan payah lah. Akan hilang lah tu, walaupun kita andal buat ibadat. Jadi mana kita kena telik untuk diri kita ni, zahirnya, batinnya. Tahu insyaAllah. Ini semua bergantung di atas keilmuan kita. Itu saja. Jadi bila kita tak ada ilmu macam ni, kita pun tak tentu arah nak pergi ke mana ni, apa ni, apa patut saya buat, dia tak ada. Okey.
apabila seseorang memulakan langkah perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla, langkah yang beliau ambil ini di sisi orang-orang yang pakar dalam menjalani jalan menuju kepada Allah, merupakan salah satu dari fenomena Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada manusia mereka berdasarkan kepada sebuah hadis yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, nescaya Allah akan memperdalamkan dengan ilmu pengetahuan agama. Jadi kalau Allah nakkan kita jadi baik, Allah Ta'ala akan memperdalamkannya dengan ilmu pengetahuan agama. Jadi Allah akan memperdalamkan. Jawabnya zahir tidaklah. Jadi Allah gerakkan hati kita belajar dan belajar dan belajar. Itu maknanya. Jadi mana orang yang hati dia suka nak belajar tu kan, itu mana gerak daripada Allah. Sebab Allah nakkan kita tu jadi baik. Tu yang senang. Kalau hati kita bagi nak belajar kan, iaitu kita takut Allah Ta'ala tidak berkenan akan kita jadi baik. Tenang ya. Apalah mulut hati dan koreh warna tak nak belajar. Maknanya Allah Ta'ala tidak gerakkan kita ke situ. Syukur je pula belajar. Itulah. Sebab ini semua gerak daripada Allah. Iradah, qudrah dan iradah Allah Ta'ala. Fiqh perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla adalah jenis fiqh yang paling tinggi sekali. Jadi kalau fiqh ni bukan ilmu fiqh, ingat tu. Fiqh sini maknanya ilmu. Yufaqihu fid din, katakan Al-Quran dan hadis kan. Jadi yufaqih itu mana memberi dia ilmu. Jadi fiqh ni ilmu umum. Jadi ilmu perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla adalah jenis ilmu yang paling tinggi sekali. Apa ilmu dia? Tasawuf lah. Tapi basic dia usuluddin lah. Kalau fiqh yang kita belajar tu cara-cara semayang, cara-cara berpuasa, berzakat dan cara-cara menggunakan haji dan umrah. Lebih kepada cara-cara ya, zahir. Bila kita ikut kaedah fiqh tadi, maka sembahyang kita dikira sebagai sah. Tetapi adalah sembahyang kita diterima ke Tuhan, itu bab lain pula. Ada pula tajuk lagi lah. Sembahyang kalau nak sah, fiqh dia ada selesai dah. Macam kita sembahyang tadi, memang di sudut fiqh ada dah sah lah. Pasal apa ni, syarat sah sembahyang tu ada pada kita, daripada mula sembahyang sampai habis. Rukun sembahyang daripada awal sampai habis semua ada, cukup. Daripada takbirat, daripada berdiri betul, takbiratul ihram, niat, membaca Fatihah, rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, membaca tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, selawat atas Nabi, dan memberi salam yang pertama. Itulah dia rukun-rukun sembahyang. Semua dah kita buat tadi dah. Sembahyang kita sah. Tapi adakah sembahyang kita tu berkualiti atau tidak, itu tajuk lain pula. Jadi mana dengan kalau satu ilmu saja kita ada, masih tak cukup. Inilah maknanya fiqh yang tinggi sekali ialah fiqh yang menuju fiqh perjalanan menuju Allah. Jadi sembahyang tu cara sembahyang. Kalau fiqh menuju Allah ni zikir itulah. Kan gitu kan? Tasawuf lah. Itu maknanya. Jadi kita ni ilmu tu kena ada tiga tu, kena ada. Tauhid, fiqh, tasawuf. Contoh yang paling mudah kita kena faham. Anda tengok kereta api. Tenang ya. Kereta api tu bosi tu berjalan tu. Kereta api bosi ke? Bosi kan? Bukan papan, bosi yang berjalan. Pemandu dia kita, manusia. Dan yang dipandu tu satu, dia panggil kereta api. Panjang pula tu. Satu kereta api tu berapa gabak dia tu? Tak payah nak ngira kan. Kalau duduk ke tepi railway tu kan, kira dia kena ambil tahu tu berapa gabak kereta api sekali berjalan.
komuter berapa sekali gebak dia berjalan. So kita duduk Soman, balik kampung tanya dia orang-orang kampung kan, kau duduk mana? Soman kan? Soman. Tetapi yang komuter tu si mana? Kita pun entah tengok kan. Nampak tak ada apalah. Okey, tetapi pemandu dia orang. Badan kereta api itu ibarat jasmani kita. Faham tak kan? Jadi badan kita ni ibarat macam kereta api. Saya ni adalah pemandu kepada diri saya. Tapi kereta api ni dia berjalan di atas dua landasan. Kalau satu landasan dia tak pergi. Jadi yang landasan kanan kita itulah dia fiqh dan tasawuf. Lepas tu landasan rel tu yang panjang tu, dia pula bukan terletak itu, dia terletak pula selipar. Ada pula lagi kan papan kayu jati lain ya. Simen ya. Betul tak pernah jalan rel tu kan. Tapi lagi kayu kan. Boleh. Orang dulu lagi selipar. Lepas tu rel tadi dipakukan kat selipar tu. Jadi paku kereta api tu yang tu kan, kalau jumpa ambil lah barang tajam kereta orang. Tapi minta lah kat rel tu dulu. Kau bawa balik tu orang punya kan. Jadi maknanya selipar bawah tu sekadar simin itu adalah tauhid. Di bawah sekali kena ada tauhid kuat. Kalau tauhid tu longgar, rel kereta api tu akan kan. Bila rel tu jalan sini, kereta api pun habislah. Dan bila macam tu kereta api pun robah. Bila kereta robah, kita pun samalah robah. Macam dekat Rahang tu kan ada kereta api jatuh kan. Kan dekat stesen kereta api baru dekat Senawang tu, sebelum tu kan ada dulu kereta api jatuh, mati kan. Pasal apa tu? Pasal dia punya selipar ke bawah tu dah tak kuat lagi. Jawab kan. Jadi maknanya kalau dicontoh boleh menyebabkan mati pun. Ini pula dalam dengan Allah Taala kan. Jadi kita ni sedang menuju Allah Taala, memandu jasmani kita dan rohani kita ni di atas jasad kita. Tapi perjalanan kita atas mana? Atas fiqh dan tasawuf. Dan fiqh tasawuf tu duduk pula di bawahnya ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Kuat ilmu usuluddin dia, kuat lah rel tu ya. Kuat rel tadi kita eloklah berjalan. Kalau rel tu tak kuat, tak boleh. Tercabut boleh kan. Masih baiklah kereta api kita tak laju kan. Ya. Kita pun 100 kilo. Kereta api kita berapa kelajuan tu? Tak pernah naik kereta api. Allah. Ni kalau tanya orang kampung ni bahaya ni. Tapi di luar negara dengan cerita 1 jam tu sampai 300 km lebih kan. Tu laju sangat. 300 ya. Macam di Jepun kan. Memang laju-laju. Tapi nak laju tu boleh. Rel dia kena kuat, dia punya slipper bawah kena kuat, kereta api kena baik, barulah cantik. Inilah kalau kita nak fikir-fikir balik macam itulah lebih kurang. Jadi kita adalah sebagai pemandu kereta api, dan kita memandu kereta api itu betul-betul atas kehendak Allah Ta'ala juga. Bukti kereta api juga. Kereta api dia tak ada masuk simpang ni, ikut rel kan. Mana pemandu kereta api perlu tak pusing tereng. Dia nak selekor sana selekor sini, ada pula orang jaga rel kan. Kalau dia nak pergi sana, dia rapatnya relnya dengan relnya. Sampai situ kan dia ke kiri apa dia. Betul kan? Kalau tak percaya pergi ke Rahang tu ada lah. Itulah. Jadi kita ni pemandu kepada
diri kita. Dalam diri kita ni, kita sebagai pemandu. Pemandu pula nak pandai. Itu kita lah. Nak pandai tu kena ada ilmu. Itulah. Jadi semua nak kena lengkap. Jadi perjalanan juga, tapi kita kena susun elok-elok. Okey. Dalam sebuah hadis hasan menjelaskan ilmu itu adalah dua jenis, iaitu ilmu yang bertakhta di dalam hati, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Dan satu lagi ilmu yang hanya bertakhta di hujung lidah. Dan ilmu ini menjadi hujjah Allah ke atas anak Adam. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Khatib, dan dihasankan oleh As-Suyuti, Ujar, Al-Iraqi, dan Al-Munziri. Isnadnya adalah sahih. Kata dalam hadis ini, ilmu tu ada dua. Satu, ilmu yang bertakhta di dalam hati. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bertakhta di hati, itulah yang ilmu yang bermanfaat. Dan satu lagi, ilmu yang hanya bertakhta di hujung lidah. Mana yang di hati itu, itulah yang taat yang batin, kan? Yang zahir itu taat yang zahir. Dan yang di lidah itu, ilmu ini menjadi hujjah kepada Allah di atas anak Adam. Hujjah Allah Ta'ala ni mana? Bila kita dalam beramal ni, mesti ada dua ilmu sejalan. Kalau kereta api ni dua rel, ilmu ni dua pula dia punya ada. Yang pertama, ilmu dalam hati. Yang kedua tu yang zahir dengan lidah. Jadi kalau mudah tu dalam sembahyang, ada bacaan wajib, rukun. Lepas tu ada pula dalam hati dia pula macam mana. Kita baca Fatihah, wajib tu, rukun. Tapi dalam hati kita jangan kosong. Dua-dua tu mestilah sekali jalan, barulah dia berkualiti. Macam tu lah. Kalau tidak, tak adalah. Okey. Bagaimana manusia memulakan perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Berarti dia berjalan di jalan fiqh, ilmu. Ingat tu, fiqh di sini ilmu. Itu tandanya Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan kepadanya, kepada hamba tadi. Jadi disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang nak berjalan itu ilmu. Bukan sekadar beramal, ya tidak. Kita kena ada ilmu-ilmu yang berkaitan. Keinginan ini terrealisasi melalui tumpuan dan cubaan yang dihadapi oleh murid. Jadi keinginan ini terrealisasi, mana terzahir kan, melalui tumpuan atau cubaan yang dihadapi oleh murid. Maknanya kita ni lahir ni semua melalui tumpuan. Mana tumpuan tu mana kesungguhan, kan? Atau apa, fokus kan? Fokus terhadap apa yang kita nak cari, atau cubaan yang dihadapi oleh murid. Syekh cuba menarik perhatian kita tentang perkara ini. Ihsan Allah terhadap manusia sewajarnya dibalas oleh manusia dengan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada Allah. Allah telah memberi ihsan kepada kita. Ihsan ni berbuat baiklah kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala dah buat baik kita dengan beri nikmat ini, kita pula naklah balas ihsan Allah Ta'ala tu dengan ihsan yang lebih baik lagi. Itu maksudnya, dengan memberikan sepenuh tumpuan kepada Allah. Jika tidak, Allah Azza wa Jalla akan mencuba orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah sehingga dia berjaya sampai kepada kedudukan makam-makam yang diingini oleh Allah. Jadi kita kena beri tumpuan penuh.
Kalau tidak, Allah Ta'ala akan cuba dan uji kita sehingga dia berjaya sampai ke kemuncak. Di sini seolah-olah Syekh memberi peringatan kepada kita supaya menghadap Allah Azza wa Jalla dengan segala kemampuan yang kita ada. Nampak tu? Segala kemampuan yang kita ada, dari sudut ilmu, dari sudut jihad, dari sudut apa lagi, jamaah, dan lain-lain lah yang kita kena baca dan amalkan. Beri tumpuan penuh. Apa sih kemampuan kita ada, berilah. Jika tidak, sudah tentu kita terdedah kepada cubaan daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang termuat di dalam kata-kata hikmat berikut. Kita kena hadap betul-betul. Kalau tidak, kita akan dihadap Tuhan dengan cubaan-cubaan. Tapi kalau betul, insya-Allah Tuhan akan tolong. Bila kita buat betul-betul pendak tu, Tuhan akan tolong kita. Kan Allah Ta'ala kata dah, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Tolong kepada Allah ni bukanlah Allah tak perlu pertolongan kita. Maksud tolong sini, tolong buat apa yang aku suruh. Kan senang kan? Tolong amalkan apa yang suruh. Bila kita buat apa yang suruh tadi, makna kita menolong Allah lah. Kemudian jawapan dia yansurkum. Yansur tu adalah jawab syarat kepada in tadi kan. In tansurullaha yansurkum. Jadi kita nak tak pertolong Ta'ala? Nak. Tolong Allah Ta'ala tu dulu. Tolong Allah Ta'ala. Apa kita nak tolong dia? Dah kabul dah ke? Tak. Buat apa yang dia suruh. Fokus betul kepada apa yang dia suruh tadi. Bersungguh-sungguh. Jangan ambil nama buat je. Ngayang tak? Ngayang. Kalau enggak punya tu kan, kau puasa tak? So yo. Jadi yo tunjuk tu, aduh. Okey, jadi apa kata Syekh Ibn Athaillah? Dia kata man lam yuqbil 'ala Allah bi latafatil lisan qila ilaihi bisalasilal imtihan. Tengok bawah tu lah, panjang bahasa Arab itu. Barang siapa yang tidak menghadap Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai kehalusan kurniaan yang diberikan kepadanya, ia akan diiringi menghadap Allah Ta'ala dengan rantai-rantai cubaan. Nampak? Rantai-rantai cubaan. Jadi maknanya kita mestilah melihat, menelik, memerhati kehalusan nikmat Allah yang ada dah pada kita sekarang. Maknanya hati kita dah ingat ke Allah Ta'ala selalu ke atau tidak? Kita tahulah, kita tahulah kan. Kalau ingat Allah setiap duduk Allah, 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 Allah. Bila duduk tak ada Allah, Allah, tu dah satu kesilapan dah tu. Contohlah, mana kita kena intai. Atau kita sedar kita tak berzikir. Apalah aku tak berzikir Allah, 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 Allah. Itulah dah kita berbagai kehalusan kurniaan tadi. Anak buah so? Anak buah so? Anak buah Ustaz yang hidup di Sarawak. Bukan Sulawesi Selatan. Bukan Sulawesi Selatan. Di Lok duduk mana? Lok duduk mana? Lokman duduk mana? Kata ni meninggal. Kau tahu dah? Ya? Kau cakap dengan Atuk? Bila? Oh, tak perasan ya? Ya? Anak buah saya, anak buah tu adik yang kecil sekali kepada anak cucu saya pula. Zafwan, dia mati dia setelah Selayang. Kemudian ke bumi di sini atau di mana?
tak tahu lagi. Itulah. Dah sampai kan? Dia kena sakit kanser. 3 dah ada beradik dia meninggal, semua kanser. Mak dia pun kanser kan, Wan kan. Mati je, musabab dia kanser. Okey. Yalah. Dah sudah tu kita urus je lah kan. Okey. Ia akan diiringi menghadap Allah dengan rantai-rantai cubaan. Jadi rantai-rantai cubaan ni mana ujian. Allah Ta'ala akan datangkan ujian-ujian kepada orang ni. Jadi bila diuji ni lagi berat lah. Lepas tu kita kena melihat dengan pandangan mata hati kita, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dah sedia ada dalam kita ni. Kita syukuri, menjadikan kita kuat beribadat. Itu je lah. Kalau kita tak berhati ni, Tuhan akan datang pula cubaan-cubaan ataupun rantai-rantai cubaan. Barang siapa yang tidak bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah, berarti ia sengaja mewartakan diri supaya hilangnya nikmat-nikmat tadi. Kan bahasa ini bahasa penulisan lah kan. Kalau kita tak bersyukur tadi, kita sengaja mewartakan nikmat ini supaya hilang nikmat tu. Nampak kan? Kita dah ada nikmat, tapi nikmat tu akan hilang kalau kita tidak bersyukur, kita tak perhati, tak ingat. Itulah agak banyak orang ini semua dia ada nikmat, tapi sebab dia tak sadar ni, semua ilmu tak ada, apa tak ada, akhirnya semakin macam lah. Dia tak tahu, mengudum habis. Mula nampak okey kan, lepas tu dia tak ada ilmu, dia pun kita sama menyaksikan orang lain, kita pandang dengan mata kepala kita kan, tapi kita tak boleh buat apa lah. Allah makin okey dia ni, tapi ujung-ujung nampak lain sikit lah kan. Jadi yang berlaku pada orang tu kita ambil iktibar, minta aku janganlah jadi begini. Pasal yang keberkatan, ya, yang hilang tu keberkatan tu. Keberkatan macam-macam. Nikmat ni berbagai bentuk. Agaknya di segi harta dia bukan bertambah. Macam. Keberkatan lain. Ya. Keberkatan hidup tu pun satu daripadanya. Sebenarnya nikmat Allah Ta'ala ni tak apa nak cakap. Quran pun dah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba hitung nikmat Allah yang diberi kat kita ni, la tuhsuha, nescaya kamu tidak dapat menghitungnya, pasal terlalu banyak, zahir dan batin. Itulah. Jadi artinya kok kira pun tak terkira. Bukan kira, kita pun tak, kadang-kadang nikmat yang kita terima tu kita pun tak perasan. Dah tahu khabar dia orang, tu nikmat lah tu, nikmat ke tu. Itulah. Ni kita duduk sini, kita cari anggap kita elok tak, selesa tak? Kan? Cari anggap Kita boleh duduk ni pun nikmat. Yalah, duduk tak boleh ni, leher ni dia ni. Kalau tersangkut-sangkut lah anggap gitu. Hai kan? Kan? Ni licin je nafas kita keluar kan. So nak tahu seksa tak seksa, tanya orang kono penyakit asma. Lubang nyau tu dah tinggal bosa lidi je cerita lah, kita pun tak nampak kan. Itu kan. Kalau bosa lidi lubang nyau tu kan, anggap tu lah, susah tak hati. Iya, saya tahulah ayah saya kena asma. Zaman lagi mana ada apa yang tembak-tembak lah mulut. Tak ada inhaler, tak ada itu, tak ada ini, tak ada. Yang ada masa tu apa ni panggil, asma bakar nama. Tak diistilah lah, ada botol tuang-tuang, dia ambil agak dalam botol-botol sikit kan, botol kepala lalat, ubuh tertudung itu, lepas tu bakar, ambil isi api tu. Jadi asma, benda yang halus tu macam teh kan, kejap ceng gitu, dia berasap. Dia pun lepas tu ceng gitu, dia tentulah berasap. Tu yang ada masa tu.
Nama pun Asma Bakar, pasal dibakar lah kan. Itulah kaedah dia. Ya. Kalau sampai peringkat itu, nikmat berangam tu dah kurang kan. Itu nikmat dia, nikmat berangam. Duduk lain lah. Berjalan lain. Macam saya ni nikmat berjalan ni dah Tuan ambil sikit dah. Dah kaki terus sakit kan. Tu dia. Semua lah tu tanda-tanda tu kan. Okey. Jadi kalau kita tak syukur, seolah kita mewartakan supaya hilang nikmat-nikmat tadi. Allah. Barang siapa yang bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah, berarti ia mengikat nikmat-nikmat itu dengan talinya. Kalau kita bersyukur, seolah kita ikat nikmat tadi. Mana? Barang siapa tidak bersyukur. Barang siapa yang Tidak bersyukur. tidak mana? Tidak bersyukur tu tidak bersyukur. Barang siapa yang tidak bersyukur, 3 bagi di atas tu kan. Itu yang kita dah baca tadi. Mana kalau kita tak syukur, seolah kita mewartakan diri supaya hilang nikmat tadi. Barang siapa yang bersyukur pula di atas nikmat tadi, berarti ia mengikat nikmat tu dengan talinya. Jenis nikmat tu kalau jangan pergi syukur. Kalau kita tak bersyukur, maknanya kita seolah mewartakan nikmat tu supaya keluar. Takutlah anda terhadap anugerah Allah kepada anda, sementara anda tetap saja berbuat keburukan kepada Allah. Takutlah. Janganlah ambil mudah. Takutlah bahawa keadaan yang demikian itu adalah merupakan istidraj atau tipu daya. Tipu daya dari Allah kepada anda. Firman Allah, kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak diketahui. Di antara kebodohan murid ialah melakukan kejahatan tetapi seksanya ditunda. Jadi Tuan akan ambil balik beransur-ansur sampai kita tak ada apa tinggal dah. Tentulah. Di antara kebodohan murid itu ialah melakukan kejahatan tetapi seksanya ditunda. Kita buat salah dengan Allah Ta'ala. Jadi kita sikit tak gaduh siapa-siapa. Seksanya bukan sekarang, kata dia. Akhirat besok kan. Ada orang kata kita dah buat semajat dan minta tunjukkan yang baik, yang tak baik. Jadi orang yang dibuatkan semajat tu dia kata, kau orang beribu-ribu orang buat semajat dah. Dia macam ni ya, kata dia. Kan? Apa arti tu? Mana tak jalan, kata dia. Dia tak sadar seksa tu bukan sekarang. Kan? Seksa tu di akhirat besok. Tapi kalau sekarang diberi, itu istimewa lah. Lalu ia berkata, andai kata apa yang saya lakukan itu adalah perbuatan jahat, tentulah Allah telah memutuskan bantuannya dan menjauhkan saya dari hadapannya. Kadang-kadang Allah memutuskan bantuan daripada murid tanpa dirasai olehnya, walaupun pemutusan itu berupa terhalangnya tambahan. Kadang-kadang Allah menempatkan anda pada tempat yang jauh, tetapi anda tidak mengetahui, walaupun ia hanya berbentuk membiarkan sekendak hati kita. Nampak? Jadi kita tak tahu. Tak tahu. Kita pun dah diheret Allah Ta'ala, bukan ke medan ke tengah-tengah, makin ke tepi. Kita tu tak perasan kan. Tahu-tahu dah sampai tepi jurang. Dah hilang jurang saya, tapi nak buat jatuh dalam jurang. Itulah maknanya lebih kurang lah. Tuhan akan menarik kita ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak diketahui. Kita rasa okey lah, kita rasa senang hati, tak ada apa-apa kan.
Jadi kita banyaklah terpedaya sekarang ni, pasal kita tidak ada persiapan ilmu. Jadi maknanya amal juga, ilmu juga. Dan kita dalam ilmu tadi bukan ilmu saja, telek diri kita balik. Apa tuan-tuan beri kat kita, macam tu lah tu. Bila dah tengok banyak sangat, bersyukurlah, betul-betul punya syukur, barulah dia jadi. Jadi kita kena bercakap dengan diri kita lah, agak-agak macam tu lah kan, InsyaAllah. Kadang-kadang berlaku orang yang menempuh jalan menuju Allah Azza wa Jalla terjebak ke lembah kesalahan yang dilakukan oleh lidah atau perbuatannya. Kadang-kadang. Jadi kadang-kadang itu taklah selalu kan berlaku kepada orang yang menempuh jalan menuju Allah. Mana orang yang berzikir, tarikat atau